Selain daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj, ada dua lagi peristiwa yang besar yang juga berlaku pada tarikh yang sama, yang tidak seharusnya dilupakan oleh kita. Pertama ialah peristiwa yang berlaku pada tarikh yang sama 27 Rejab tahun 583 Hijrah bersamaan 2 Oktober 1187 Masihi, iaitu penaklukan kembali umat Islam, lebih khusus tentera-tentera Islam yang dipimpin oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi dengan mengalahkan serta menewaskan tentera-tentera Salibiyah untuk mengambil kembali kedudukan Baitul Maqdis daripada tangan tentera Salib yang telah mereka kuasai hampir 80 tahun lebih, iaitu pada tahun 1099 Masihi lagi. Itu yang pertama. Manakala yang kedua juga berlaku pada 27 Rejab, iaitu 27 Rejab 1342 Hijrah bersamaan 3 Mac 1924 Masihi, iaitu setelah hampir 600 tahun umat Islam mendirikan dinasti yang terakhir, iaitu dinasti Uthmaniyah, yang akhirnya dijatuhkan oleh seorang pemimpin yang saya kira maklum dan cukup dikenali oleh tuan-tuan di dalam buku-buku sejarah, iaitu Mustafa Kamal Atatürk pada 3 Mac 1924 yang didominasi dan dimonopoli oleh Republik Turki Sekular. Ini adalah beberapa peristiwa penting yang berlaku pada bulan Sya'ban yang tidak seharusnya dilupakan oleh kita. Tetapi saya mengambil sedikit waktu dan masa pada malam ini untuk mengupas peristiwa Isra' dan Mi'raj. Sebelum daripada itu, suka saya sebutkan sebuah pujangga, yang mana pujangga tersebut menyebutkan, reread your favorite book at different stage of your life. The plots never change, but your perspective does. Reread your favorite book. Bacalah sejarah berulang-ulang kali, acap kali, banyak kali, buku yang menjadi minat, kegemaran, kesukaan kamu. Dan saya tuiskan nisbah kepada kita orang-orang Islam yang beriman. Saya kira tidak ada satu buku ataupun satu kitab yang sewajibnya kita baca dan ulang-ulang bacaannya kecuali kitab suci Al-Quranul Karim at different stage. Maksudnya dalam stage yang berbeza. Waktu kecil pun kita sebagai umat Islam yang beriman, bacalah Al-Quran dan ulang-ulangilah bacaannya. Waktu remaja pun baca dan ulanginya. Dah dewasa pun baca dan ulanginya sampailah ke umur kita hari ini. Walaupun berbeza dari seseorang dengan seseorang, bacalah dan senantiasalah mengulang-ulangi bacaan Al-Quran sepanjang hidup kamu. The plots never change. Plot kisah, plot penceritaan, plot jalan cerita tidak akan pernah berubah. Apa yang Al-Quran paparkan dari sudut akidah, itulah dia. Dari sudut syariat, itulah dia. Dari sudut etika dan akhlak, itulah dia. Dari sudut kisah-kisah tertentu, itulah dia. Plot ini tidak akan pernah berubah. Tapi apa yang berubah? Your perspective does. Tetapi perspektif kita di dalam memahami dan menanggapi apa yang diceritakan oleh Al-Quran itu pasti berubah. Iaitu kita akan sentiasa mendapat ilmu yang baru, maklumat yang baru, pemikiran yang baru, pengalaman yang baru,
informasi yang baru daripada kaedah pengulang-ulangan tadi. Mungkin pada bacaan tertentu Allah tak bagi dan tak buka lagi satu ilmu pada kita, dan Allah buka ini pada pembacaan yang akan datang, pada bacaan yang seterusnya. Jadi begitulah kalau kita nak kaitkan dan nisbahkan dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj. Sudah hampir, kalau yang 30 dah 30 kali dengar ceramah Isra' Mi'raj. Kalau hak umur 50 dah 50 kali dengar Isra' dan Mi'raj. Adakah plot penceritaan Isra' dan Mi'raj pernah bertukar dan berubah? Tidak akan pernah. Mari mana-mana ulama pun, mari mana-mana ustaz pun, mari mana-mana pendakwah atau da'i pun, itulah plot cerita dia. Tapi apa yang berbeza? Penghuraiannya. Apa yang berbeza? Penafsirannya. Apa yang berbeza? Kupasannya. Dan kita akan sentiasa mendapat ilmu yang baru. Dan inilah yang kita mahu untuk membentuk sistem ketamadunan Islam, nak menjadikan setiap umat Islam sentiasa mendapat cahaya ilmu yang baru walaupun daripada kisah yang sama. Saya bagi satu contoh. Kalaulah untuk mendapatkan kelainan dan saya nak merubah plot cerita tersebut, dah hampir 30 tahun, 40 tahun, boring lah cerita yang sama, jadi saya nak tukar plot tersebut. Katakan, selalu kita dengar Rasulullah dari Masjidil Haram di Mekah Isra' ke Masjidil Aqsa di Madinah. Jadi kerana nak ubah, nak tukar plot tersebut, malam ni saya nak cerita Nabi Muhammad bermula di Kuala Lumpur, mungkin destinasi dia ialah London, destinasi dia ialah Paris, destinasi dia ialah Las Vegas, destinasi dia ialah California. Boleh ke tak boleh? Tak akan boleh. Plot penceritaan tak akan pernah berubah. Jadi jangan sesekali ubah ini kerana dia akan menghancurkan agama. Tetapi apa yang penting ialah perspektif, ibrah dan pelajaran. Baik. Surah Al-Isra' adalah satu surah yang penting. Surah Al-Isra' selepas surah An-Nahlu, surah lebah, dan sebelum surah Al-Kahfi. Jadi tiga surah ini ada pemaknaan yang cukup penting dalam pembangunan dan pengurusan seorang manusia. Dalam tiga surah ini ada kekuatan intelek. Dalam ketiga surah ini ada kekuatan emosi. Dalam ketiga surah ini ada kekuatan spiritual. Masing-masing ada di dalam setiap surah. Intelek, emosi dan spiritual. Baik, bila menyebut tentang surah Al-Isra', dia adalah surah yang ke-17 di dalam susunan tertib surah-surah di dalam Al-Quran yang mempunyai 111 ayat, dan surah ini dikategorikan sebagai surah Makkiyah, iaitu satu surah yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad di bumi Mekah. Baik, pernahkah tuan-tuan mendengar nama lain bagi surah ini? Nama lain bagi surah ini selain surah Al-Isra', apa nama lain bagi surah ini? Surah Bani Israel. Kerana dalam surah yang sama ini Allah menceritakan tentang golongan Bani Israel. Baik. Pertama ialah dalam surah Al-Isra' inilah satu-satunya ayat yang diinformasikan oleh Allah berkaitan dengan peristiwa Isra'. Peristiwa Isra'. Bukan sahaja satu ayat dalam surah ini, bahkan satu ayat inilah yang satu-satunya daripada keseluruhan Al-Quran. Carilah seluruh ayat dalam Al-Quran, informasi tentang peristiwa Isra' tak akan ada kecuali ayat pertama surah Al-Isra'.
Dan ini sudah cukup untuk membuktikan kepada kita selaku manusia yang beriman kepada Allah dengan mempercayai kisah ini. Kerana siapa yang bagi tahu? Allah yang bagi tahu, Allah yang informasikan, Allah yang merekodkan kejadian peristiwa ini menerusi ayat ini. Di samping kekuatan dia dengan tambahan hadis-hadis dan riwayat-riwayat daripada Rasulullah yang datang daripada sahabat-sahabat yang bersifat benar. Walaupun satu ayat, ingat, sudah cukup membuktikan peristiwa ini adalah benar. Kenapa saya mengatakan demikian? Kerana ada sejenis golongan manusia, walaupun sudah didatangkan riwayat-riwayat daripada hadis-hadis Nabi, tetapi berkemungkinan kisah itu tidak disebutkan oleh Allah secara direct dalam Quran, mereka sanggup untuk menolak hal tersebut. Satu lagi contoh saya bagi tentang Ya'juj dan Ma'juj. Dalam hadis Nabi ada cerita tak pasal Ya'juj Ma'juj? Ada. Walaupun bilangan ayat di dalam Al-Quran sikit saja Allah cerita pasal Ya'juj Ma'juj, cukup untuk membuktikan. Tetapi bila dinisbahkan dengan kewujudan Dajjal, ni bahaya. Bukan bahaya pada diri Dajjal itu sendiri. Bila informasi tentang Dajjal hanya kita dapati daripada hadis-hadis Nabi, tetapi bila golongan ini melakukan riset, cek balik dalam Quran, dalam surah Fatihah tak ada pasal Dajjal, surah ni tak ada pasal Dajjal, dalam mana-mana ayat tak sebut pasal Dajjal, mereka sanggup menolak kewujudan dan keberadaan Dajjal. Walaupun yang cerita pasal Dajjal itu hadis Nabi, tapi sebab tak ada dalam ayat Quran, Dajjal tak ada, Dajjal tak wujud. Sebab tu saya nak mengingatkan tadi peristiwa Isra' walaupun cuma satu ayat dah cukup dah sekurang-kurang. Tapi kalau tak ada, itulah bahana yang terjadi kepada sebahagian kita orang beriman, kita terima hadis Nabi. Tapi depa ni kalau tak ada dalam Quran, dia bantai tak ada jugalah. Okey.